أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Yang dihormati pengacara majlis, yang bahagia Al-Fadil Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail, Suruhjaya PAS Negeri Melaka. Yang saya hormati timbalan-timbalan Suruhjaya PAS Negeri Melaka dan seluruh anggota harian Badan Perhubungan PAS Negeri. Yang saya hormati Ketua-Ketua Dewan Pemuda Muslimat, Urusan Ulama, Dewan Ulama, Dewan Himpunan Penyokong PAS dan As-Sabiqun. Seluruh sah kepimpinan parti di semua peringkat. Hadir-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, PAS Negeri Melaka mencatatkan rekod semangat bagi membuktikan kejayaan dan menyumbang parlimen dalam pilihan raya akan datang insya-Allah. Himpunan kita malam ini bukan himpunan biasa-biasa. Himpunan arahan kepada pekerja dan petugas parti. Bukan sekadar himpunan untuk dengar ceramah kuliah, lalu kita balik dengan tidak membawa sesuatu pelan tindakan. Himpunan malam ini himpunan jentera, pelancaran jentera pilihan raya. Seolah-olah saya sedang berdiri di hadapan tentera-tentera yang akan bertugas bila tamat acara malam ini. Isma'u wa'u, dengar baik-baik dan patuhlah. Tuan sekalian, keberadaan kita dalam perjuangan Islam adalah keberadaan yang dituntut oleh syarak, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebahagian di antara tuntutan dalam kalimah syahadah yang kita ucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua orang A'rabi, orang Badui mari jumpa Nabi di Mekah. Bertanya Nabi sesuatu yang dia ingin mengetahui, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia belum masuk Islam. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ke mana-mana saja aku pergi, orang bincang tentang kamu. Orang bicarakan tentang kamu. Sama ada di tempat awam, di padang-padang ternakan, di kedai-kedai, di pasar-pasar. Semua orang bicarakan tentang kamu, wahai Muhammad. Aku nak tanya kamu, apa yang kamu bawa sebenarnya? Hingga semua orang bicarakan tentang kamu." Lalu Nabi menjawab, "Aku hanya menyuruh mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu saja. Mendengarkan kalimah tersebut, lalu berkata Arabi ini, kata Badui ini, "Ya Muhammad, haza amrun takrahul muluk." Inilah kalimah-kalimah yang menyebab kamu dibenci oleh pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah di dunia ini. Kalimah inilah ya Muhammad. Lalu jawab sahabatnya, "Izan sayuharibukal Arab wal Ajam." Kalau inilah kalimah yang kamu bawa ya Muhammad, kamu akan diperangi oleh Arab dan bukan Arab. Ini membuktikan bahawa kalimah syahadah bukan saja tidak disenangi, bahkan dia bukan jalan yang mudah dan laluan yang mudah. Walaupun Allah Ta'ala maha berkuasa memenangkan Islam, namun Allah Ta'ala meletakkan syarat, meletakkan jalan-jalannya, wasilah-wasilah yang mesti dia lalui, minah dan kesabaran yang sangat kuat
yang perlu ada kepada pendukung perjuangan Islam. Kita mesti memahami bagaimana kemenangan Islam hanya dapat dicapai bila berlakunya pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita mungkin kita mencapai kemenangan. Bukalah Al-Quran, bukalah hadis Nabi SAW. Semua bila Allah bicarakan soal kemenangan Islam, Allah pasti akan menyebut tentang pertolongan Allah. Firman Allah Ta'ala, "Iza ja'a nasrullahi wal fath." Bila datang pertolongan Allah dan kamu akan melihat kemenangan. Kemenangan datang selepas nasrullah, pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Maknanya pertolongan Allah adalah syarat, prasyarat kepada kemenangan Islam. Ya. Bahkan kalau kita buka dalam surah Al-Fath, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan-jalan kepada kemenangan yang sebenar. Semua jalan-jalan kemenangan tidak akan dapat dicapai tanpa pertolongan Allah. Maka syarat pertama, hendaklah rapat hubungan dengan Allah Ta'ala. Hendaklah dekat dengan Allah. Sebagaimana pesanan Sayyidina Umar Al-Khattab kepada tentera-tentera Islam, kalau perangai akhlak kamu sebagaimana akhlak musuh, Allah tidak akan tolong kamu. Maka kerana itu, kita mestilah berusaha melengkapkan sifat-sifat yang turunnya, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah ada jadual, Allah ada aturan dia. Kita berusaha, tapi jadual ditentu oleh Allah. Kadang-kadang Allah sengaja menangguhkan kemenangan Islam. Kadang-kadang sengaja Allah Ta'ala melewat-lewatkan kemenangan. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kemenangan, kemudian kalah, kemudian menang, kemudian kalah. Semua itu proses mematangkan pejuang-pejuang PAS dalam perjuangan Islam. Kita sebagai parti antara yang awal dalam sejarah negara, kita menuntut bukan saja kemerdekaan sebuah negara, kita menuntut supaya bumi Allah ini mesti ditadbir dengan peraturan yang diturun oleh Allah. Maka kan itu perjuangan tidak selesai dengan hanya mencapai kemerdekaan. Perjuangan tidak selesai dengan kita menang pilihan raya. Perjuangan tidak selesai bila kita hanya berkuasa di peringkat negeri. Tapi kita mesti memastikan mengisi kemenangan tersebut supaya rahmat Allah Ta'ala turun dalam negara. Keberkatan dapat pada rakyatnya. Keadilan dirasai oleh semua bangsa dan kaum, sehingga mereka merasakan bahawa lebih baik berada di bawah pentadbiran Islam berbanding agama mereka sendiri. Inilah yang berlaku di Mesir, inilah yang berlaku di Spanyol dalam sejarah tamadun Islam yang panjang. Membuktikan kepada kita betapa pentingnya pengisian, dan tidak mungkin kita mampu mengisi kemenangan kalau rumah-rumah kita tidak diisi dengan Islam dalam rumah tangga kita. Maka prasyarat pertama yang kedua, pastikan bahawa rumah tangga kita dihidupkan suasana Islam dalam rumah tangga kita. Firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka yang bahan bakarnya manusia-manusia dan batu-batu, yang dijaga oleh malaikat yang keras, yang tidak pernah durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati keluarga-keluarga kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita bina kekuatan di kalangan ahli-ahli kita supaya semua kita menjadi penyambung kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu kemenangan bukan hanya terletak pada kursi pilihan raya. Kemenangan asas ialah kita melibatkan diri menjadi penolong-penolong kepada agama Allah. Firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam." Wahai orang yang beriman,
jadilah kamu penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi Isa ibnu Maryam kepada Bani Israel, pesanan supaya semua menjadi penolong kepada agama Allah. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, menjelang pilihan raya ke-15, ramai yang tanya saya bila pilihan raya nak diadakan. Saya ingin mengajak kita semua kepada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Arabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'dadta laha, qala hubbullah wa rasulih, qala wa anta ma'a man ahbabta. Satu hari seorang Arabi datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ini bertanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah kiamat? Tapi sampai malam ni tak ada lagi alipah mari jumpa saya, ustaz, bila kiamat? Tak jumpa lagi. Yang mari banyak tanya bila pilihan raya. Sahabat Nabi jumpa Nabi tanya bila kiamat. Sesuailah kerana baginda Rasulullah. Cuma saya ingin berkongsi jawapan Nabi kepada kita semua malam ni. Bila sahabat ni tanya bila kiamat, Nabi tanya balas dia, kamu buat persiapan apa untuk menunggu kiamat? Saya nak tanya yang tanya bila pilihan raya, saya nak tanya, apakah persiapan anda untuk hadapi pilihan raya ke-15? Macam orang Melaka. Saya turun ke banyak negeri, suka kita tanya bila pilihan raya. Mungkin kerana semangat yang tinggi, sebab rasa lama tak mengundi, ataupun mungkin kita rasa bahawa insya-Allah kali ini kemenangan berpihak pada PAS dalam pilihan ke-15. Bila Nabi tanya sahabat itu, apakah persiapan kamu untuk hadapi kiamat? Menarik jawapan sahabat ini. Ya. Bila sahabat ini kata, ya Rasulullah, qala hubbullah wa rasul. Ya Rasulullah, aku ada satu je, kecintaanku pada Allah dan Rasul. Itu yang aku bawa untuk bertemu Allah di hari kiamat. Lalu kata Nabi, anta man ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu sayang di akhirat. Saya yakin tuan-tuan yang tanya bila pilihan raya, tuan-tuan akan bersama kemenangan PAS dalam pilihan raya, insya-Allah. Kita menyedari betapa besarnya makna kemenangan Islam. Kerana kemenangan ini dirindui oleh semua umat Islam, bahkan yang bukan Islam. Dunia mengharapkan satu sistem yang adil. Setelah ribuan tahun keadilan Islam, keadilan dunia, dunia sudah tidak berlaku adil. Tidak adil dalam sistem ekonomi, tidak adil dalam sistem sosial, dalam perundangan, dalam mengagih kekayaan negara. Dunia tidak berlaku adil kepada orang miskin. Dunia tidak berlaku adil pada alam. Semua ini menuntut pada satu reformasi sistem. Kalau negara kita boleh terima budaya yang bukan budaya kita, sistem yang bukan daripada jiwa kita, kita terima sistem barat dalam perundangan, dalam sistem ekonomi, sedangkan kitalah yang mengucap kalimah syahadah, kita telah hilang untuk melihat keadilan dalam sistem Islam. Semua orang menyedari betapa tidak adilnya sistem-sistem ciptaan manusia dan gagalnya sistem tersebut. Namun sayangnya, mereka sudah tidak merasai kemanisan, keindahan sistem Islam. Kenapa?
Kerana sejarah ditulis oleh mereka yang menang dalam peperangan. Yang menang tulis sejarah, yang kalah tulis puisi. Kata-kata ini kata-kata yang masyhur. Yang menang tulis sejarah. Oleh kerana yang menang itu bukan Islam. Pertembungan itu yang dimenangi oleh bukan Islam. Mereka yang menulis sejarah. Mak Kilau ditulis sebagai penjenayah, penentang kerajaan, pengkhianat. Tok Bahaman, Datuk Maharaja Lela. Di Melaka, siapa? Dol Said. Negeri Sembilan, Dol Said. Di Melaka, Datuk Naning. Tokoh-tokoh ni lah. Tok Janggut di Kelantan, Amr Rahman Limbong di Terengganu. Semua tokoh-tokoh ini dilabel oleh Inggeris sebagai penjajah. Kenapa? Mereka yang tulis sejarah. Bila keluar filem Mak Kilau, alhamdulillah, kita baru buka mata, baru sedar penipuan sejarah yang ditulis oleh mereka yang menang. Kita perlu betulkan semula. Namun tidak cukup untuk merasai keadilan kepada Islam. Demikian juga budaya liar. Oktoberfest bukan budaya kita. Bukan budaya Melayu, bukan budaya Cina, bukan budaya India, bukan budaya Timur. Budaya yang diimport daripada barat yang mabuk, tunggal langgang, iklan kemungkaran, iklan yang rosak. Kenapa budaya luar kita masuk negara kita? Kita bertembung kerana budaya orang lain. Bon Odori bukan budaya kita. Tak ada kena mengena dengan Melayu, dengan Cina, dengan India. Tak ada kena mengena dengan Iban, Kadazan, Murut. Tak ada kena mengena. Kita bawa budaya luar. Walaupun tidak salah budaya ini, tetapi Islam menggariskan batas. Dalam perkara yang melibatkan soal akidah, kita tak boleh kompromi. Bukan tak nak kompromi, tak boleh kompromi. Islam agama yang paling toleransi di dunia. Lihatlah apa yang berlaku ke atas dunia Islam. Pergi ke Mesir, gereja ortodok. Zaman dulu ratus tahun masih lagi ada di Mesir. Membuktikan bahawa Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Dan tidak meruntuhkan agama-agama yang ada. Mungkin Mesir ni jauh, orang Melaka nak pergi. Pergi ke Kelantan. Tengok bagaimana agama-agama lain boleh hidup makmur, aman, tenteram. Penganut agama Buddha, mereka bebas mengamalkan agama mereka di Kelantan. Berbagai-bagai patung dibina, tidak ada larangan. Ini menunjukkan keadilan. Keadilan ekonomi. Tidak pernah Islam meletakkan bangsa sebagai asas teras dalam meletakkan agihan ekonomi negara. Kerana bangsa bukan pilihan. Bangsa bukan pilihan kita. Bangsa ketentuan Allah kepada makhluk dia. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menjadikan kamu laki-laki dan perempuan. Allah yang buat. Bukan mak ayah yang menentukan jantina anak. Menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah. Bukan pilihan kita nak jadi Melayu. Bukan pilihan dia nak jadi Cina, nak jadi India. Bangsa Allah yang tentukan. Untuk apa? Lita'arafu. Sekadar untuk kenal. Untuk kenal saja. Tengok, oh ni Cina, ni India, oh ni Iban, ni Kadazan, ni Murut. Untuk kenal saja. Bukan untuk kemuliaan. Warna kulit bukan lambang kemuliaan. Nabi SAW satu hari menegur seorang sahabat, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang memanggil Bilal bin Rabah. Bilal ni kulit hitam. Dipanggil Bilal depan Nabi, ya ibn imra'atus sauda,
Hei anak pada hamba abdi berkulit hitam. Dia dengar. Nabi kata, ya Aba Zarrin, inna fika mru'um fika jahiliyah, atau kama qala. Hei Abu Zar, ada lagi perangai jahiliyah dalam tubuh kamu. Memanggil manusia berdasarkan warna kulit. Satu hari seorang laki-laki Arabi Badui masuk dalam majlis Nabi SAW. Oleh kerana dia mari lambat, dia menjenguk-jenguk, mengintai-ngintai tempat kosong di hadapan Nabi SAW sebab jauh tak dengar, mikrofon tak ada, speaker tak ada masa tu. Dia menjenguk-jenguk tengok kalau ada ruang kosong. Kebetulan ada satu ruang kosong depan Nabi. Badui ni melangkah tu duduk. Ditakdir oleh Allah duduk sebelah seorang laki-laki yang kaya golongan bangsawan. Badui yang bau masam ada, masin ada, manih ada. Ya. Kita fahamlah badui ni hidup dia begitu. Ya. Baunya, badannya, pakaiannya yang menyebabkan sahabat ni rasa tak selesa. Lalu sahabat ni bangun, pindah tempat duduk. Dia bangun, pindah tempat duduk. Nabi tegur dia. Nabi tanya dia, pasal apa kamu pindah? Kenapa kamu pindah? Apakah kamu takut bau wangi, bau busuk dia pindah pada tubuh kamu? Ke kamu takut miskin dia berjangkit dengan kamu? Atau kaya kamu pindah pada dia? Nabi tegur sahabat. Mendengarkan kemarahan Nabi, teguran Nabi, sahabat ni terus minta maaf. Minta maaf pada Nabi, minta maaf pada badui itu. Ya Rasulullah, maafkan aku. Sila aku ni ya Rasulullah. Lalu disebut pada Nabi, ya Rasulullah, demi menebus kesilapanku tadi ya Rasulullah, aku sanggup bagi separuh hartaku kepada badui ni wahai Rasulullah. Nak bagi separuh harta dia pada badui ni. Apa kata badui itu? Ya Rasulullah, aku tak nak terima harta Rasulullah. Badui tak terima, tak nak. Nabi tanya, kenapa? Jawab badui ni, aku takut penyakitnya berpindah pada aku pula ya Rasulullah. Sebab tu kita kena faham, Islam bila dia berlaku adil, memang kepada yang layak. Yang layak terima bantuan, kita kena bantu. Walaupun dia bukan Melayu, bukan Islam sekalipun. Yang layak kena tolong. Walaupun dia bukan sahabat kita, walaupun dia siapa sekalipun. Kerana itu Islam menuntut asas pertama dalam pentadbiran ialah berlaku adil. Berlaku adil, pemimpin dituntut berlaku adil. Sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ini hadis masyhur. 7 golongan yang layak berteduh di bawah arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan arsy Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin kena berlaku adil. Oleh kerana itu, keadilan bukan makna sama rata, tapi memberi kepada yang berhak. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari melihat seorang laki-laki Yahudi meminta sedekah. Di laluan manusia dia minta sedekah, Yahudi di Madinah. Lalu Sayyidina Al-Khattab memegang tangan Yahudi tadi membawa ke Baitul Mal. Panggil pegawai Baitul Mal. Apakah kewangan negara masih ada? Jawab pegawai itu, masih ada, wahai Umar Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar Al-Khattab, keluarlah sedikit kekayaan perbendaharaan negara, bagilah pada Yahudi ni. Waktu dia muda, dia menyumbang pada negara. Waktu dia tua, negara kena tolong dia, jaga kebajikan dia. Inilah keadilan Islam yang mungkin tidak dirasai oleh orang Islam dan yang bukan Islam. Kan lamanya terpisah pemerintah Islam kepada rakyat dalam seluruh dunia. Maka kan itu perjuangan mesti diterus. Allah tidak tanya menang atau kalah, tapi yang akan ditanya apa yang kita buat bila kita menyaksikan Islam
diporak-peranda, diperkotak-katik oleh musuh. Maka kali itu Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Kamu menyuruh yang ma'ruf, satu. Kamu mencegah yang munkar, dua. Dan kamu beriman kepada Allah. Walau amanul kitabi lakana khair lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalaulah ahli kitab Yahudi Nasrani, kalau orang Yahudi Nasrani ahli kitab, kalau mereka beriman dengan Allah, tentu mereka lebih baik pada kamu. Kalau dia beriman saja, dia tentu lebih baik pada kita. Bicarakan soal negara, negara yang bukan hanya tidak rasuah, tidak menyeleweng, tidak salah guna kuasa, negara yang bukan hanya adil, negara yang maju, makmur, rakyat dapat manfaat, ekonomi yang stabil, politik yang stabil, semuanya ada dalam mana-mana negara. Pergi saja negara Skandinavia, tercatat top 10, 10 negara yang paling rendah rasuah di dunia, bukan duk negara Islam, negara yang bukan Islam. Pergi tengok negara yang paling bersih, tidak tercatat negara Islam dalam top 10, 10 pertama, negara bukan Islam. Kadang-kadang kita malu pada pelancong Jepun mari negara kita, dia kutip sampah di negara kita, kita buang sampah. Tengok saja macam mana pasar-pasar malam kita, tengok mana-mana perayaan himpunan kita. Saya nak malam ni kita kena jadi model. Lepas program PAS, pastikan jangan ada sampah ditinggalkan dalam majlis. Boleh? Kita kena buktikan. Saya menteri alam sekitar ni, ya. Saya turun kempen di mana-mana, minta orang jangan buang sampah merata-rata, bahkan jangan banyak guna botol-botol plastik. Masalah besar kita plastik sekarang ni, ya. Banjir kilat antara besarnya ialah plastik. Lautan kita nombor 8 paling cemar plastik di dunia. Ribuan ikan, binatang-binatang lautan termasuk penyu mati disebabkan makan plastik. Kambing-kambing kuruh kering, plastik. Tuan-tuan jumpa lembu di pantai kuruh tu, buka perut dia, plastik. Tapi kalau tuan-tuan jumpa orang yang kuruh kering, dia confirm tak makan plastik, tapi dia tak jaga plastik. Kita kena buktikan nilai-nilai tadi. Oleh kerana itu, himpunan kita malam ni ialah himpunan petugas. Firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Bersiap-siagalah kamu sekadar mana keupayaan kamu daripada segala kekuatan yang ada. Bersiap sedia. Sekadar mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu tak sama orang Pah Melaka dengan Pah Kelantan. Allah tahu kita kekuatan cawangan kita di Melaka tak sama dengan kekuatan setengah tempat di Terengganu. Bila mari pilihan raya, sama-sama nak menang di Kelantan, nak menang di Terengganu, nak menang di Melaka pun nak menang. Tapi Allah Ta'ala tahu kekuatan. Sesuatu hari bila turun ayat pada Nabi SAW, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ni turun sampai situ dulu. Nabi baca para sahabat, lalu sahabat-sahabat menangis semua, masing-masing meletak tangan di muka, menangis terus, menangis isak-isak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, dalam genggaman Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa-apa saja yang kamu lakukan, sama ada kamu zahir perbuatan kamu atau kamu sembunyikan dalam hati, niat dalam hati, lintah dalam hati, yuhasibkum bihillah. Allah kira semua. Semua Allah kira.
yang kita zahir buat atau yang kita lintah-telintah dalam hati nak buat, yuhasibkum bihillah, Allah akan kira semua. Cuma kata Allah, Allah akan ampun siapa yang Allah nak ampun, dan na'udzubillah Allah akan azab sesiapa yang Allah nak azab. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau beginilah ya Rasulullah, binasalah kami ya Rasulullah, celakalah kami nanti di akhirat kalau semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niat nak buat Allah kira, yang terlintah nak buat Allah kira, yang kasar nak buat Allah kira. Tapi ni ayat Quran, wahyu Allah. Tak lama kemudian Jibril turun membawa sambungan ayat ni. Amanar rasul ma unzila ilaihi min rabbi, terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, terus sampai akhir pada ayat ni. Nabi baca para sahabat, barulah nampak sahabat-sahabat ceria, gembira. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nyatakan, Allah tidak akan beban sesuatu yang kamu tak mampu. Allah tidak akan letak bebanan kepada apa yang kamu tak mampu. Allah akan buat apa yang kita mampu. Hari ini saya nak bicarakan, kita perlu maksimalkan kemampuan yang ada dalam pilihan raya. Sebenarnya semua orang, semua kita yang hadir mengaku ikhlas hati kita tidak bersungguh untuk memenangkan PAS dalam pilihan raya. Betul. Semangat kita tinggi. Berapa jam kita habis masa untuk jamaah? Berapa ramai yang kita usaha nak tarik mereka untuk sokong PAS dalam pilihan raya? Berapa banyak kita adakan engagement, hubungan kita dengan rakan-rakan kita yang lain untuk meyakinkan kita dengan Islam, untuk meyakinkan mereka dengan Islam. Kita akui sebenarnya kita berusaha, tapi kita boleh lebih sikit saja lagi. Saya tengok data di Melaka, ada beberapa kawasan kita hanya perlu dalam 500 undi saja untuk menang. Ya, saya turun beberapa buah negara di seluruh Malaysia ni, ada kawasan-kawasan jumlah undi tu sikit saja berbanding cawangan yang ada. Bermakna kalau cawangan kerja tambah sikit saja lagi, kita boleh mencapai kemenangan. Ternyata di Melaka dalam peraya dulu, kita lihat benda yang sama berlaku. Kita hanya kalah berapa ratus undi je. Ada tempat-tempat bawah pada 1000 pun. Bermakna kalau kita sikit lagi, ya, mungkin kita perlu tambah sikit gas. Yang tua-tua ni memang dah habis gas. Semangat ada, tapi kita kena gabung. Gabung dua-dua kekuatan. Yang muda gabung dengan yang tua. Lebih yang tua ialah pengalaman, lebih yang muda tenaga. Bila nak pasang bendera, yang tua boleh suruh atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Yang kena panjat orang muda lah. Jangan suruh orang tua panjat. Orang muda lah panjat. Orang tua kata atas lagi, atas lagi, atas lagi. Orang muda tengok, ya, dia naik geram juga. Ya, kena gabung yang tua, yang pengalaman, yang lama, dengan yang tua, yang muda, yang semangat, yang berkobar-kobar. Macam kita masak sayur pucuk paku. Pucuk paku kena muda, kelapa kena tua. Hasil gabungan itulah baru sedap. Pucuk paku, ya, masak lemak. Gabung dua tu. Ingat ya, nanti balik beritahu isteri, ustaz beritahu yang tua kena gabung yang muda baru dapat kuat. Tidur luar malam ni. Sebab itu dalam jamaah kita, kita perlu beri ruang. Kita perlu beri ruang untuk melihat potensi-potensi kita. Hari ini kita bukan bicara untuk jadi pembangkang. Hari ini kita bicara untuk jadi kerajaan memerintah negara. Kita perlu lengkapkan bukan saja di kalangan tokoh-tokoh, yang ada di kalangan ahli-ahli parti, teknokrat, tokoh-tokoh ilmuwan kita, ahli-ahli akademik, pakar-pakar dalam pelbagai bidang, perlu dikombinkan, perlu digabung satukan, menjadikan suatu gabungan yang kuat untuk dilihat kemampuan kita bagi menerajui kerajaan insya-Allah.
Sahabat-sahabat dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, PAS Pusat telah pun meletakkan supaya dalam mood bersiap sedia menghadapi raya, sebagaimana kata pengurusi, boleh diadakan pada bila-bila masa. Maka kerana itu, dalam bulan 8 ini dan awal bulan 9 selepas muktamar, Lujnah Pemerkasaan Parti akan turun melihat, memantau kesiapsiagaan seluruh jentera parti bagi menghadapi peraya ke-15. Bagi PAS, kita menyedari keperluan untuk umat ini bersatu, bukan dalam kerangka pilihan raya semata-mata. Penyatuan umat ini hendak dilihat dalam kerangka yang besar, kan diperintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, kita melihat bahawa penyatuan semua parti-parti yang punya matlamat cita-cita yang sama ini perlu duduk bersama. Kita mengakui bukan mudah dalam menghadapi pilihan ini, tapi insya-Allah kekuatan jentera kita dalam Perikatan Nasional, PAS bersama dengan Bersatu, bersama dengan STAR dan parti-parti lain, 4-5 parti dalam gabungan Perikatan Nasional, kita lihat kita mendapat lonjakan undi sokongan daripada pelbagai pihak dalam peraya di Melaka baru-baru ini. Walaupun belum mencapai kemenangan, setengah-setengah tempat kita dapat lonjakan lebih pada 100% undi. Demikian juga kita tengok di Johor. Dan ini walaupun Barisan Nasional dia menang, tapi dia menyedari hakikat bahawa gabung semua pembangkang yang tidak menyokong Barisan Nasional, kemenangan itu hanya bersifat kemenangan yang bukan majoriti, yang minoriti. Apatah lagi dalam pilihan umum nanti, pengundi baru akan masuk dalam sistem kita, akan mula mengundi, dan jumlah mereka ini sangat relevan menentukan suasana corak keputusan pilihan yang ke-15. PAS ingin mengambil kesempatan untuk menyeru anak-anak muda, pengundi-pengundi pertama 18 tahun yang daftar. PAS menyokong anda semua sebagai pengundi, sebagai calon pun. Maka kan itu kita harus yakin ruang yang ada ini mesti dimanfaatkan sepenuhnya untuk anak-anak muda melihat kemampuan PAS bersama dengan rakan kita dalam Perikatan Nasional untuk menerajui kerajaan kita, insya-Allah. Kita mengambil alih kerajaan dalam keadaan kita berdepan dengan COVID-19. Cabaran ekonomi yang sangat teruk. Situasi ini bukan mudah dalam mentadbir kerajaan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, kita PAS sebagai salah satu parti yang duduk dalam kerajaan, kita berperanan. Walaupun kita hanya 18 dengan 3 orang menteri dan 5 timbalan menteri, alhamdulillah, ini marhalah ta'aruf supaya rakyat kenal bagaimana PAS menerajui dan mentadbir kerajaan di peringkat pusat dan negeri-negeri. Mungkin negeri Kelantan, Terengganu telah lama mereka rasai nikmat tersebut, tapi di peringkat kerajaan persekutuan kita perlu membentangkan, mengarus perdanakan peranan ahli-ahli parlimen PAS, menteri-menteri dan timbalan menteri yang diamanahkan dalam kerajaan persekutuan sekarang, bersama dengan jentera pentadbiran kerajaan persekutuan sekarang, kita terus bersama-sama untuk mendukung mandat yang telah diberikan ini, dan insya-Allah kita harapkan pilihan ke-15 nanti kita akan nobatkan kemenangan, dan saya mendoakan Melaka akan turut menyumbang kepada kemenangan kita dalam pilihan ke-15 pada kali ini. Kehadiran tuan-tuan sekalian dan semangat yang ditunjukkan ini meyakinkan saya bahawa Melaka telah bersedia untuk hadapi pilihan ke-15. Mudah-mudahan malam ini juga kita akan melancarkan PAS pilihanku, kita juga melancarkan jentera, dan tadi kita telah mencairkan tabung untuk persiapan pilihan raya. InsyaAllah sebagai tambahan denak, saya sumbang 10,000 untuk pilihan raya Melaka pada malam ini, insyaAllah. Itu denak ya tuan-tuan, denaknya, denak.
denak jangan sembelih, mati denak langsung tak dapat yang lain. Ya. InsyaAllah saya yakin semua kita ada saham, ada sumbangan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim siru arabakillah, saya dengan ini merasmikan himpunan ilmu petugas-petugas parti pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.